kita menggunakan kitab Muhimmah fi ilmi hadis. Di depan sana ada kitab, tuan-tuan boleh ambil. Ada sahabat kita dia bermurah hati nak wakaf dekat tuan-tuan. Tuan-tuan ambil terus dan tak payah bayar apa-apa. Tuan-tuan boleh ambil terus dan tak payah bayar apa-apa. Dan bila-bila kuliah kita di sini bawa kitab dan kita baca sama-sama. Kita tengok muka surat 8. Muka surat 8. Kita sambung yang kita baca dulu. Muka surat 8 baris yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Baris yang ke 11. Bagi sahabat yang bawa ada kitab, muka surat 8 baris yang ke 11 dari atas. Dia kata, dan telah mengeluarkan oleh Bukhari dan Muslim daripada Abi Hurairah. Sabda Nabi SAW, apabila memanggil oleh laki-laki akan isterinya kepada hamparannya, maka enggan ia, maka tidur ia padahal marah ia atas isterinya, nescaya melaknat akan dia oleh segala malaikat sehingga sampai subuh. Ini diambil daripada intipati hadis sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalam hadis tu Nabi SAW kata, apabila suami panggil isteri dia tidur sekali, suami panggil isteri dia tidur sekali, tiba-tiba isteri dia tak mau, maka tidurlah suami ni hal keadaan dia marah dekat isteri dia. Dia malam tu berasa macam nak berseronok dengan isteri dia, dia panggil isteri dia tidur dengan dia, tiba-tiba isteri tak mau, saja tak mau, tanpa ada sebab yang dibenarkan oleh syarak, saja tak mau. Maka suami ni berasa sumbin hati, berasa kecil hati, berasa tak seronok, tidur dalam keadaan macam nak marah dekat isteri dia. Maka nescaya melaknat akan isteri itu oleh segala malaikat sehinggalah subuh pagi esok. Perempuan ni, isteri ni tidur dalam keadaan dilaknat oleh Allah dan oleh malaikat Allah Al-Muqarrabun. Dan citra, dia kata, daripada keduanya pula, demi Tuhan yang diriku dijadikan dengan kudratnya, tiada daripada seorang laki-laki yang memanggil ia akan isterinya kepada hamparan, maka enggan isteri atas datangnya, melainkan adalah Tuhan yang pada langit itu suruhnya dan kekerasannya itu, murkalah Tuhan ke atas isteri itu, sehingga reba daripadanya oleh suaminya. Itu hadis lagi satu, dia kata juga riwayat daripada keduanya, daripada Bukhari dan Muslim juga. Hadis sahih juga, kata dia, kalau sekiranya satu orang perempuan dipanggil oleh laki dia untuk tidur sekali, dia tak mau tidur, maka Allah Subhanahu Wa Taala marah kepada dia, sehinggalah suami redha balik dia, barulah Allah berhenti daripada marah isteri itu. Begitu. Dan telah mengeluarkan oleh Ibnu Hibban dan Baihaqi, 3 orang yang tiada menerima Allah Ta'ala bagi mereka itu akan sembahyangnya. Ini lagi satu hadis. Dia kata ada 3 golongan manusia Allah tak terima sembahyang 3 golongan ini. Dan tiada mengangkatkan Allah Ta'ala bagi mereka itu kepada langit akan kebajikan. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak akan angkat amal mereka ni naik ke langit. Amal 3 golongan ni Allah tak angkat naik ke langit. Amal kita, tuan-tuan, sabit daripada hadis Nabi, amal kita tiap-tiap hari naik ke langit. Tiap-tiap hari. Ada di kalangan kita ni amal naik sampai langit pertama aja. Lepas tu kena humban balik ke bawah. Ini ada hadis. Panjang hadis dia. Dia cerita amalan manusia ni. Ada manusia buat amal daripada pagi sampai ke petang, buat amal macam-macam. Amalan dia dibawa naik untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sampai di langit pertama, ada satu tapisan di sana. Ada di kalangan manusia, tapisan pertama dah tak lepas dah. Maka amal itu dihempuk balik di atas belakang dan di muka orang yang buat amal itu. Sembahyang tunggin terbalik, puasa sunat lagi, sedekah lagi kok mana dan kok mana boleh lagi, zikir, baca Quran dan sebagainya lagi, buat macam-macam. Tapi rupa-rupanya bila pergi langit pertama, bila disiasat amal itu tak lepas. Mungkin di dalam amalan dia ada riak, ada sombong, ada ingat nak tunjuk ke orang, ada ingat nak besar diri, macam-macam benda yang menyebabkan amal ni tertahan daripada nak naik ke atas. Maka sampai di langit pertama, Allah Subhanahu Wa Taala kata dekat malaikat,
bawa amalan ni pi hempuk atas belakang orang yang buat amalan ni dan hempuk di muka dia. Aku tak mau amal yang seumpama ini. Nabi kata ada orang amalan dia lepas langit pertama, pi langit kedua, sampai langit kedua dibuat pemeriksaan, dibuat satu tapisan di sana, sangkut di langit kedua. Maka Allah kata dekat malaikat yang membawa amal ni, Allah kata bawa amalan ni buat balik pergi dekat orang yang buat amalan ni, hempuk atas belakang dia, hempuk di muka dia. Demikianlah manusia ni, ada yang lepas langit pertama, tak lepas langit kedua, ada yang lepas satu dengan dua, tak lepas langit ketiga, ada yang dah sampai ke langit ketujuh, sangkut kena hantar balik. Ada di kalangan manusia yang sampai ke sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi dia kata di sini, mana-mana orang yang buat masalah-masalah yang disebutkan di sini, maka amalan mereka tu tak akan diangkat naik untuk dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Golongan pertama yang amalan dia tak naik ke sisi Tuhan ialah hamba yang lari daripada pengulunya. Dulu, zaman dulu ada hamba. Bila berlaku perang sabilillah antara muslim dengan kafir, maka hamba tawanan, orang-orang yang ditawan tu menjadi hamba. Ada balik sistem hamba ni. Maka hamba ni dia kena taat dekat tuan dia. Kalau dia lari daripada rumah tuan dia, sepanjang tempoh dia lari itu, kalau sekiranya dia berbuat amal dia tak diterima Tuhan. Ini sabit daripada hadis. Sehinggalah balik dia kepada tuannya, kepada pengulunya. Golongan kedua yang amalan tak naik ke sisi Tuhan ialah perempuan yang marah atasnya oleh suaminya sehingga redha ia. Dia nak abang yang ni lah. Golongan kedua yang buat amalan bagus macam mana pun Allah tak mau terima amalan dia. Pasal apa? Pasal dia ada masalah dengan laki dia. Dia satu orang perempuan, satu orang isteri. Semayangnya bagus, baca Qurannya bagus, zikirnya bagus, apa semua bagus. Cuma dia dengan suami dia tak bagus. Dia tak suka kat suami dia. Dia masam muka dengan suami dia. Dia tak berkenan dekat suami dia. Ada benda yang dia pandang hina dekat suami dia. Perempuan yang jenis macam ni, kalau dia satu orang yang kuat beramal dari segi semayang, puasa, baca Quran, zikir dan sebagainya pun, Allah tidak terima amalan dia. Pasal apa? Pasal dia ada masalah dengan laki dia. Maka Allah ada masalah dengan dia. Begitu. Golongan ketiga ialah orang yang mabuk, sehingga jaga dan sedang dia daripada mabuknya. Golongan ketiga mabuk. Orang mabuk ni Tuhan tak mau tengok lepas ni. Sampailah dia sedang balik, dia waras balik, dia bertaubat, dia menyesal, barulah amalan dia akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan satu cerita, dia kata bermula sembahyang orang yang tiada menerima Allah Ta'ala itu 10 perkara. Ini pula dia kata ada satu riwayat yang dhaif yang ni. Riwayat yang dhaif mengatakan ada 10 perkara yang menyebabkan sembahyang itu Allah tak mau terima. Dia ada dua, tuan-tuan. Satu sembahyang sah, satu sembahyang diterima Tuhan. Tidak mesti sembahyang yang sah Tuhan terima. Tak mesti kita sembahyang sah, jaga semua rukun sembahyang, syarat sah sembahyang semua kita jaga, sembahyang kita Tuhan terima. Tak mesti. Ada orang semayang elok semua, semayang dia sah, tapi Tuhan tak terima. Maka dia nak habaq di sini, bukanlah 10 benda ni menyebabkan semayang tak sah, tapi 10 benda ni menyebabkan semayang Tuhan tak terima. Walau sah sekalipun Tuhan tak terima, dia kata. Yang pertama, sembahyang orang yang tiada berjamaah. Dia kata, saja tak mau semayang jemaah, suka duduk semayang seorang, Allah tidak terima semayang ni. Dari segi semayang, dia semayang. Dari segi berdosa tak, dia tak berdosa. Kerana dia semayang. Cuma Tuhan tak terima. Rugi. Tapi ini riwayat yang dhaif. Riwayat yang dhaif. Yang kedua, sembahyang orang yang tiada mengeluarkan zakat hartanya. Dia sepatutnya kena keluar zakat, tapi kecoh, tak mau keluar zakat. Ataupun keluar setengah aja, setengah lagi kecoh. Dianggap tak keluar zakat juga. Maka orang yang tak mau keluar zakat ni, semayang, kalau semayang dia sah sekalipun, Tuhan tak mau terima. Pasal dia masih lagi bantah Tuhan dari satu segi yang lain. Dia bantah Tuhan. Yang ketiga, sembahyang orang yang berbuat zina, kaki zina. Ada peluang zina. Dengan bini orang pun berzina, dengan anak orang pun berzina, dengan anak sendiri pun berzina dan sebagainya, tapi cukup waktu sembahyang. Ada. Jenis macam ni ada. Berserabut celahu.
Semayang buat apa semua, buat apa elok-elok pun buat, hak jahat pun buat. Maka orang yang macam ni, Allah Subhanahu Wa Taala tak berasa nak terima semayang dia. Pasal apa? Dia bermasalah dalam agama. Semayang dia sah sekalipun, Tuhan tak mau terima semayang yang dibuat oleh orang yang macam ni. Yang keempat, semayang orang yang makan riba. Duk jadi alung part time. Sambil duk kerja, sambil jadi alung. Duk kerja di pejabat elok-elok. Kawan satu pejabat nak pinjam duit, dia kata okey, no problem. Tapi bunga sehari RM1. Alung part time, dia panggil. Dia duduk di pejabat, dia ada duit sikit, orang jenis beringat. Bukan orang kaya.